Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada petang yang mulia ini, kami selaku satu badan NGO, NGO yang tidak bersangkut paut dengan kerajaan, ingin menyatakan satu kenyataan berkenaan dengan taat setia dan menjunjung kasih titah yang di-Pertuan Agong pada baru-baru ini berkenaan dengan pandemik seluruhan dari segi orang kata apa dari segi apa yang kita sedang hadapi sekarang, bukan hanya pandemik Covid saja, keseluruhan pandemik yang ada, politik, kesihatan, semua, untuk semua. Jadi saya ingin memperkenalkan dulu NGO saya ni. NGO kami ni adalah dari ilham daripada rakan-rakan kami untuk menubuhkan NGO ini dah hampir setahun, dah hampir setahun, dan kami hanya fokus kepada memberi khidmat kami kepada masyarakat, untuk membantu masyarakat dari segi orang kata apa, bermacam-macam usaha yang kami bantu untuk memberi kesedaran kepada masyarakat apa itu Melayu, apa itu Islam, apa itu beriltizam. Mana kat sini kita sedia maklum Melayu adalah majoriti, Islam adalah agama rasmi, agama persekutuan. Jadi kami ingin memaklumkan kepada masyarakat Melayu adalah majoriti yang sepatutnya orang kata apa, hidup dalam keadaan aman dan selesa, termasuk dengan bangsa-bangsa lain. Okey, itu sedikit sebanyaklah yang berkenaan dengan NGO saya. Okey, berkenaan titah yang di-Pertuan Agong serta haba politik semasa pandemik Covid yang melanda. Okey, di sini sedia maklum semenjak sebelum ni kalau kita tengok banyak sangat isu-isu politik yang mengganggu-gugat pemikiran masyarakat, sedangkan masyarakat sekarang ni sedang melanda orang kata apa, kesusahan di setiap seluruh negara, mendapat kesusahan daripada akibatnya pandemik Covid yang berlaku sekarang ni. Jadi saya rasa saya selaku NGO, satu badan yang orang kata apa, bebas daripada kerajaan, menyeru supaya segelintir orang politik ni janganlah dijadikan isu benda ni dikala kita rakyat-rakyat sedang struggle, tengah susah. Jadi di sini saya akan meminta SUA Agong saya untuk membaca apa itu kenyataan yang kami telah nyatakan dan hasrat kami untuk menjunjung titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara Fuad Ramlan selaku Setiausaha NGO Pertubuhan Kebajikan Melayu Islam Bertujuan Kebangsaan. Hari ini kita hadir dengan satu resolusi agar kita sebagai rakyat Malaysia kena sedar bahawa hari ini kita sedang berlawan dengan musuh yang tidak nampak, iaitu COVID-19. Dan seharusnya rakyat kita termasuk pemimpin-pemimpin kita bersatu padu untuk melawan pandemik ini. Baik. Jadi kami daripada NGO Pertubuhan Kebajikan Melayu Islam Kebangsaan berkenaan dengan titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong serta haba politik semasa pandemik COVID-19 melanda. Baginda telah menyampaikan nasihat kepada kerajaan untuk mengutamakan agenda pemulihan ekonomi dan memerangi penularan COVID-19 yang sedang dialami. Keutamaan dalam tempoh diberikan kepada usaha melawan wabak itu dan tindakan tepat untuk memacu pemulihan ekonomi negara termasuk program imunisasi COVID-19. Nasihat Baginda itu menunjukkan sikap berkecuali, tidak menyokong mana-mana parti politik, dan terutama Baginda adalah kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara menghadapi cabaran semasa. Justru Baginda menzahirkan jaminan kepada rakyat bahawa sistem pilihan raya berparlimen di bawah pemerintahan Raja Berperlembagaan mendukung prinsip keluhuran perlembagaan persekutuan akan terus dipelihara. Pesanan itu amat bertepatan serta menitik beratkan keinsafan, menyuburkan sifat pemurah dan belas kasihan kepada orang serba kekurangan lagi memerlukan bantuan.
hentikanlah segala pergeseran ideologi politik dan perebutan kuasa bagi mencari jalan keluar dari segala kemudahan yang dihadapi ketika ini tanpa mengheret rakyat yang sekian lama terbeban dengan situasi yang melanda negara ketika ini. Tambahan pula, melalui sambutan Ma'al Hijrah, Titah Sultan Johor menzahirkan rasa kecewa berlakunya perebutan kuasa tak kala rakyat dalam kesusahan menghadapi pandemik COVID-19 yang sepatutnya tidak berlaku. Kami juga ingin menyatakan sokongan kami terhadap kenyataan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri selaku Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Melalui kenyataan beliau pada baru-baru ini, kami NGO Melayu Islam Bertentang Persaudaraan menyokong penuh kenyataan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Seperti ucapan beliau, selain itu kesemua ahli parlimen tersenarai dan bersetuju agar usul percaya dibentang dan dibahaskan pada persidangan Dewan Rakyat yang bermula September ini. Jelas kata TPM itu yang terus memberi fokus kepada urusan pentadbiran negara demi rakyat, tidak mengira latar belakang ideologi politik, sokongan dan pendirian mereka adalah selaras dengan titah dan perkenan yang di-Pertuan Agong. Dalam masa kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, ada di kalangan pemimpin pembangkang yang masih cuba mewujudkan suasana yang tegang seolah-olah tidak menghiraukan titah yang di-Pertuan Agong seperti pergeseran politik dan perebutan kuasa bagi mencari jalan keluar dari segala kemelut yang dihadapi tanpa menghiraukan rakyat yang sekian lama terbeban dengan situasi yang melanda negara kita ketika ini. Kami tidak bersetuju dengan ketua pembangkang yang sepatutnya membantu pentadbiran kerajaan di kalangan negara dari segi keselamatan, kesihatan, pendidikan dan ekonomi. Yang rata-rata kami melihat beliau dalam barisan pembangkang cuba mencetuskan satu situasi yang membolehkan kurang keyakinan. Sebagai NGO Melayu yang berorientasikan Islam, adalah menjadi tanggungjawab kami untuk bercakap benar berdasarkan realiti di atas tanah dan bukannya berdasarkan keuntungan politik. Kami bersama hati nurani rakyat yang sudah muak dengan permainan politik berpuak-puak yang menentang ketika ini dengan mencipta pelbagai persepsi. Persepsi ini berulang-ulang akan menjadi kepercayaan dan jika tidak ditangani, ia akan menimbulkan tindak balas yang sudah semestinya mempengaruhi minda rakyat. Penggunaan cyber trooper untuk menentukan kepercayaan mereka bukan sahaja bertindak, malah mendoakan kegagalan sebarang usaha kerajaan dalam menangani krisis pandemik COVID-19. Di dalam ilmu war fighting, kabus perang yang akan menimbulkan keadaan tidak menentu, cemas dan ketakutan sama ada di hati rakyat ataupun pelabur-pelabur asing. Golongan pihak pembangkang ini tidak membantu di dalam negara menghadapi pandemik COVID-19 ini. Untuk sedia maklum, kita tidak lagi mahu pemerintahan 22 bulan Pakatan Harapan berulang lagi dan menjadi trauma serta ingauan buruk kepada rakyat. Kami juga mendapat maklumat dari Sekretariat Solidariti Rakyat menggesa untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan dengan segera dengan menggerakkan jumlah rakyat yang lebih besar untuk turun ke jalanan pada 21 Ogos ini bersamaan dengan hari Sabtu. Kami NGO Melayu Islam Bertentang Persaudaraan menolak serta mengecam tindakan ini yang akan mendatangkan keburukan yang lebih besar di mana kita sedang menghadapi pandemik ini. Jelas mereka melanggar SOP yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara ataupun MKN. Kami juga memohon pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjunjung titah Sri Paduka Baginda Yang Agung supaya kita kembali makmur seperti sebelumnya, yang aman damai demi agama, bangsa dan tanah air bumi bertuah Malaysia. Kami selaku NGO Pertubuhan Kebajikan Melayu Islam Bertentang Persaudaraan berikrar untuk menjunjung taat setia kepada institusi beraja dan agama Islam.
Untuk sedia maklum, kita juga bakal menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-64 pada 30 Ogos 2021. Mari kita bersama-sama menyambut dengan penghayatan dan kecintaan kita kepada negara kita Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Fuad Sekutu Agung saya yang telah memajukan kenyataan. Kenyataan ni kami nyatakan bukan atas dasar pendirian saya sebagai seorang ketua sahaja. Kami mengambil inisiatif mengumpul pandangan dan idea supaya kami meluahkan ataupun melontarkan orang kata apa, hati nurani kami ni kepada seluruh kepimpinan, tak kisah daripada mana parti ataupun mana ideologi politik yang sekarang kita nampak daripada baru-baru ini semenjak PKP ketiga. Okey. Makin lama makin panas, makin lama makin orang kata makin meruncing. Sedangkan tuanku telah bertitah beberapa kali berkenaan dengan isu pandemik yang sepatut ditangani oleh kerajaan. Apa yang kita nampak masih lagi ada di kalangan pemimpin pembangkang yang cuba memanaskan isu ni, memberi satu kesan yang tidak baik kepada masyarakat. Yang kita sedia maklum sekarang ni rakyat terkesan. Sepatutnya mereka membantu kerajaan yang ada sekarang ni, orang kata melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai ahli parlimen lah di kawasan masing-masing. Tapi kita tak nampak. Yang kita nampak mereka hanya berkumpul, yang kita baru tahu 2 minggu lepas, ada golongan anak-anak muda yang berpakaian baju hitam, yang konon-kononnya melaungkan hashtag lawan Malaysia. Adakah itu cukup bagus untuk mereka meluahkan rasa tidak puas hati ataupun rasa kecewa mereka? Bagi saya cukup cukup tidak benar dengan jalan itu. Sebab bagi saya dalam keadaan pandemik begini, sepatutnya tidak adalah satu program yang berkumpul dengan tanpa hala tuju, yang tak tahu ke mana penyudahnya tu. Dan kita dah tahu juga pada baru-baru ni ada di kalangan pemimpin ahli parlimen yang berkumpul di depan Dewan Parlimen. Ada rakyat menyatakan ada double standard. Ada double standard pula di kalangan manusia ni, di dalam dunia ni. Bila satu arahan ataupun SOP yang telah dikeluarkan, ada pula kasta dia pula nak kena ikut. Ada double standard. Jadi kami nampak benda ni tidak betul lah. Sebab dia akan menjadi masalah di peringkat bawah. Sebab macam mana bawah nak akur pada arahan ataupun kenyataan yang kena dikeluarkan? Betul? Sedangkan yang dekat atas pun tidak menunjuk satu nilai-nilai yang lebih baik kepada masyarakat di bawah. Jadi kami menekankan supaya ahli-ahli parlimen, tak kisah dari mana parti sekalipun, harus mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN. Okey, dengan kenyataan daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, jelas dalam kenyataan beliau orang kata dia ibarat macam mana, tak ada berbelah bagi. Dengan cara beliau mengeluarkan kenyataan itu berserah kepada orang kata apa, debat negara Malaysia ni ada perlembagaan, ada susun atur dia. Jadi berpandulah kepada perkara yang dah dijanjikan. Tapi saya tengok ada orang menekan supaya adakan macam baru-baru ni bila parlimen dibuka, bukannya isu rakyat yang dinyatakan, isu rakyat yang diperjuangkan. Timbul tidak puas hati. Bukan bercerita pasal rakyat ni dah cukup ke dapat bantuan? Vaksin ni dah diedarkan secukupnya ke? Benda tu tak timbul. Apa yang kami nampak, mereka hanya berkelahi untuk berebut kuasa. Kami bukanlah tak tahu dari segi perlembagaan, ada dia punya orang kata stage dia tu. Maknanya di sini jika parlimen ada pun macam tak ada, kan lebih baik kita jadi macam dulu, adakan interim balik. Adakah mereka nak macam tu? Ataupun saranan daripada mantan Perdana Menteri Tuan Mahathir, laksanakan pemanggilan. Betul? Sebab politik hanya bergaduh untuk berebut kuasa, bukan bergaduh nak buat kerja, bukan bergaduh nak bantu rakyat. Tidak. Mereka berlumba-lumba untuk berebut kuasa. Jadi
saya tekankan dan saya ingatkan kepada seluruh rakyat Malaysia, janganlah terpengaruh dengan kabus yang cuba segelintir manusia yang ada kepentingan peribadi, bukan kepentingan untuk rakyat. Janganlah kita menyahut ataupun mengiyakan. Jadi kita buat tak tahu je lah. Tak payah ambil tahu pasal mereka ni. Sebab mereka ni kita tak nampak dah sebagai seorang pemimpin yang membantu rakyat. Mereka hanya pemimpin di peringkat hati mereka saja, yang bergelar sebagai seorang pemimpin. Tunggulah. Betul, kita ada ada perlembagaan. Akurlah pada perlembagaan. Sebab benda tu dah dimurtai, dijanjikan. Sedangkan dalam kenyataan tuanku pun dah jaminan daripada pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi di dalam Malaysia, tak ada lagi yang tertinggi daripada beliau. Jadi apa yang lagi mereka nak dengar cakap siapa lagi? Sebab ni kami nampak tuanku seolah-olah macam ahli pemimpin politik ni seolah-olahnya macam tidak menghiraukan. Jadi saya ulang sekali lagi memberi peringatan kepada pemimpin-pemimpin yang ada, waimah daripada kanan dan kiri, bertindaklah dengan satu jalan yang memikirkan tentang rakyat, bukan atas isu peribadi. Okey. Jadi saya rasa itulah, saya rasa untuk kenyataan saya tu sampai sini je lah. Saya rasa itu pun dah cukup padat dah kot, kan? Dah cukup padat supaya mereka ni faham. Tuanku, daulat, tuanku, daulat, tuanku.